apakah yang perlu diperbaiki oleh mereka yang menggelarkan mereka aliran hadis ataupun aliran sunnah? Saya nak bagi satu benda yang saya terlepas tadi, iaitu bagaimana kita mengatakan tentang lafaz niat tadi. Jadi ada orang yang mengatakan bahawa lafaz niat ini Imam Asy-Syafi'i tak sebut dalam mana-mana kitab dia. Okey, murid-murid dia pun tak sebut, dan para ulama mazhab pun tak sebut, melainkan yang kebelakangan dia yang sebut. Jadi pada hari ini saya nak sebutkan bahawa terdapat satu riwayat, okey, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, kitab As-Subki, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, okey, Imam As-Subki, yang menyebutkan bahawa Imam Asy-Syafi'i pernah melafazkan niat. Okey, Imam Asy-Syafi'i sendiri pernah melafazkan niat. Memang dia tak sebut dalam mana-mana kitab yang kita temui sampai pada hari inilah. Ada kitab dia yang kita tak temui, yang dalam sejarah dia hilang. Tapi kitab Imam Asy-Syafi'i yang utama seperti Al-Risalah semua ni, dan kitab murid-murid dia yang karang balik, dan kitab-kitab fiqh yang besar-besar ni, tak sebut, tak menyuruh, tak menyatakan yang jelas bahawa Imam Asy-Syafi'i menyuruh. Cuma ulama-ulama Asy-Syafi'i yang kita jumpa seperti tadi, contoh sikit kita ambil, mereka mengatakan boleh, mereka mencadangkan dan sebagainya. Tapi saya nak beritahu pada hari ini, pada yang belum tahu, bahawa terdapat riwayat yang nyatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i sendiri melafazkan niat sebelum dia solat. Jadi ini benda yang kita sama-sama patut fikirkan. Disebutkan di sini bahawa yang mendengarnya ialah Ar-Rabi', iaitu murid, salah seorang murid kanan dia, yang menunjukkan bahawa Syafi'i ini, saya bacakan lafaz dia, annahu kana idza arada an yadkhula fi shalah. Bentuk lafaz menunjukkan bahawa setiap kali Imam Syafi'i ingin masuk solat, dia tak sebut dengan jelas setiap kali, tapi cara ayat disebut tu ialah seperti mana setiap kali solat. Qala bismillah, dia berkata bismillah, muwajjihan li baitillah, muaddiyan li fardillah, Allahu akbar. Dia takbir, bismillah, muwajjihan li baitillah, muaddiyan li fardillah, baru dia takbir Allahu akbar. Jadi Imam As-Subki dan lain-lain bawa benda ni, nak menyatakan bahawa lafaz niat, bahkan melafazkan niat dengan kuat. Ada setengah orang kata bahawa lafaz niat tak boleh, kalau kuatkan lagilah dosa besar. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Tapi dalam cerita ni didengari oleh murid dia, dan dilihat daripada bentuk ayat ni ialah setiap kali. Okey. Ini bermakna ialah ada orang petikai satu serta mudah ya, bila kita bawa benda ni, ada orang kata betul ke ni, sahih ke tak sahih. Okey, cerita dia ialah dia ada sanad yang lengkap. Okey, dia ada rantaian periwayat lengkap dan disahihkan oleh ramai ulama. Termasuk ulama yang kita katakan tak menyokong lafaz niat ni, iaitu Syekh At-Tarifi ni, dia tak sokong lafaz niat, tapi dia kata sanad dia kata sahih, kena terima. Jadi kalaulah kita katakan melihat pada lafaz ni, pertama lafaz tak sama macam kita buat lah, yang kita dengar orang buat, usolli semua, tapi dia masih lagi lafaz, dan masih lagi mengandungi makna menghadap kiblat, menunaikan fardu, dan dilafazkan dengan kuat. Okey, jadi saya suka ambil benda ni, tak tahulah, mungkin pada pandangan setengah orang macam membantu golongan mazhab lah, untuk menyatakan hujah bahawa boleh, sekurang-kurangnya tidak bid'ah. Sebab ini Imam Syafi'i pernah buat. Konsep dia ialah dia kuatkan lafaz dia sebelum dia semayang. Jadi sebab tu saya tak berani kata bid'ah bila tengok benda-benda macam ni. Bila kita kata bid'ah, dia susah sebab Imam Syafi'i tak mungkin akan buat benda yang bid'ah. Siapa dia? Kan? Dia digelar sebagai Nasirus Sunnah, yang menegakkan sunnah di zaman dia. Dan dia juga yang mengatakan, ada orang kata iza sahal hadis bahawa mazhabi tu kan, kalau saya hadis saya di mazhabku. Jadi Imam Syafi'i ni imam, bila dia buat macam ni, bila ada riwayat macam ni, bila terbukti ada ulama kata memang dia yakini dia datang daripada dia, tapi
dia tak sebut dalam kitab dia. Ini amalan peribadi dia. Ini satu benda yang saya suka ketengahkan. Kadang-kadang tak mengapa kalau kita nak buat secara peribadi. Soal kita nak cerita dekat orang tu kena fikirkan balik. Tapi soal kita nak buat, kalau kita tahu dari mana datangnya, so ni benda ni. So kita beritahu benda ni sebagai untuk rekod bahawa ada riwayat yang macam ni. Walaupun lafaz dia lain, bismillah muwajjah li baitillah muaddiyan li fardillah, bahawa dia takbir, tapi dia konsep dia ialah kuatkan lafaz sebelum solat, lafaz niat. Jadi itu sebagai tambahan. Jadi yang nak mengatakan bid'ah kena fikir balik lah. Kalau nak kata juga kena bawa hujah lagi lah. Okey, mungkin dia bawa hujah mentaifkan riwayat ni ke apa benda, itu kena bincang secara ilmiah. Okey, nasihat kita kepada aliran hadis ataupun penambahbaikan kita ialah mereka yang minat aliran hadis perlu ingat bahawa para mazhab dan para imam mazhab membina ataupun menegakkan pandangan mereka menggunakan dalil. Bukan dengan nampak zahirnya macam dia beri pandangan demi pandangan, khilaf demi khilaf. Sebenarnya ialah daripada sumber yang awal, diringkaskan dan daripada dalil yang asal. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab yang asal, dia sebutkan dalil. Kitab lepas tu disebutkan buku tersebut. Kitab lepas tu disebutkan buku sebelumnya. Jadi ini cara dia menulis. Jangan kita terkeliru, jangan kita buat-buat tak tahu bahawa kitab fiqh ada kecil, ada ringkas, ada yang panjang, ada yang besar, mengikut masing-masing punya cara penulisan. Okey. Bahkan dalam semua mazhab sekalipun, bukan mazhab Syafi'i saja. Dan juga mereka juga perlu tahu bahawa mazhab ni sebenarnya mengikut kadar penerimaan masyarakat, mengikut level masyarakat. Sebab tu Imam Al-Ghazali tadi sebagai contoh yang mudah kita sebut tadi, dia terpaksa buat buku lain. Bila mana ada orang komplain buku yang pertama dia buat tak dapat bagi manfaat yang sepatutnya. Ini biasa berlaku. Kita niat kita nak sebarkan ilmu, tapi buku yang kita tulis tak sampai matlamat, kita buat buku lain ataupun kita edit. Saya teringat macam mana dari segi hadis Imam Ibn Hibban. Tuan-tuan dan puan, ramai yang mungkin dah tahu, tapi ada yang belum tahu. Sahih Ibn Hibban yang dicetak sekarang ni, sebenarnya bukan begitu cara Ibn Hibban susun pada peringkat awal. Dia susun cara lain, cara yang amat susah untuk orang baca. Sebab dia beritahu bahawa dia buat buku tu untuk penuntut ilmu hadis hafal macam hafal Quran. Cara susun tu lain. Bab ni lepas tu bab ni lepas tu bab ni. Akhirnya datang Ibnu Balaban Al-Farisi, dia Al-Amir tu, dia susun balik. Dia kata susun cara macam ni memang orang tak baca, penuntut ilmu tak baca. Sebab Ibn Hibban ni dia je boleh baca. Dia hebat cara dia. Jadi susun balik baru kita boleh manfaatkan buku tu sepenuhnya. Yang hari ni kita jumpa Ibn Hibban susunan orang lain, bukan macam tu. Jadi itu kadang-kadang berlaku dalam mazhab. Dia buat benda tu untuk dia niatkan, tapi rupanya orang tak dapat terima. Dia buat yang lain, orang dapat terima. Jadi ulama-ulama mazhab ni buat buku dia, dan kita kena baca mengikut level yang dia buat. Kan? Dia jangan kata tengok kitab mazhab tak ada dalil, kitab mazhab. Memang dia sengaja, dia tahu tapi dia tak sebut. Sebab tu macam Imam An-Nawawi, saya beri contoh mudah ya. Contoh dalam bidang hadis sendiri, Imam An-Nawawi buat hadis 40. Buku hadis 40 tu, 42 hadis yang dia kumpulkan tu, dia hanya kumpul aja. Susun, kumpul. Kenapa dia buat begitu? Untuk penuntut ilmu di peringkat awal hafal hadis ni sebagai asas. Dan huraian maksud dekat hujung tu ulama khilaf. Imam Nawawi buat ke siapa buat? Ulama bincang panjang. Ada ulama kata bukan Imam Nawawi yang buat makna-makna perkataan yang ringkas-ringkas tu. Ada ulama kata Imam Nawawi buat. So kalau dia buat benda tu, adakah 42 hadis tu aja yang dia hafal? Tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Tapi dia buat benda tu, dan buku tu alhamdulillah tersebar di seluruh dunia. Manfaat dia dirasai oleh kita juga yang tak habis-habis hafal lagi. Bila dia buat kitab Majmu', baru nampak siapa dia. Bila dia buat Al-Azkar, nampak lain wajah dia. Bila dia buat Riyadhus Salihin, nampak lain. Jadi ini cara dia. So kita tak boleh anggap kitab-kitab mazhab ni kita rangkumkan sekaligus, kita labelkan kitab-kitab yang tidak mengikut dalil, tak boleh. Okey. Kemudian satu lagi yang paling penting nasihat kita ialah aliran hadis perlu menyedari bahawa bukan hadis semata-mata sumber fiqh.
bukan hadis, hanya hadis semata-mata sumber hukum. Ini orang fiqh boleh beritahu lah. Saya bukan bidang tu. Tapi kita ambil daripada ulama-ulama fiqh sendiri dan daripada pembacaan bahawa fiqh adalah makna yang cukup luas, menggunakan dalil-dalil yang cukup banyak. Bahkan kadang-kadang dalil-dalil itu tak diperincikan, kadang-kadang diperincikan sampai kita ubah fahaman kita. Kita tak sangka sampai ke tahap itu ulama fiqh boleh keluarkan hukum daripada dalil. Sama ada hadis, Quran, ada, kita baca semua usul fiqh. Berapa banyak sumber dalil yang disepakati dan yang dipersisihkan. Nak keluarkan hukum bukan hanya lihat Quran dan hadis. Itu cerita dia. Bukan hanya lihat hadis sahih, juga hadis dhaif. So ini setengah orang dia tak faham, dia ingat ulama guna hadis sahih sahaja. Tak ada. Tak ada ulama yang gunakan hadis sahih sahaja untuk bab fiqh. Tak ada. Untuk keluarkan. Ini sejarah membuktikan, bukan soal fakta atau tidak. Ini memang sejarah daripada awal lagi. Jadi ini perlu disedari. Sebab tu bila ahli hadis ataupun bila golongan aliran hadis nak cerita dekat orang, kami ikut hadis sahih sahaja untuk fiqh, tak logik. Tak logik dari segi dakwaan dan tak logik dari segi praktikal. Itu je. Sebagai contoh, ada sahabat kita yang tanya saya, dia kata, bukankah kita kena guna hadis sahih sahaja buat hukum? Saya kata, tidak. Dhaif juga kita guna untuk hukum. Bukan kita lah, ulama mazhab, ulama awal dah guna lama lah. Dia kata apa bukti? Bukti dia tengok kitab, sebab dia minat hadis. Saya bagi dia kitab hadis. Itu kitab Imam At-Tirmizi, Sunan ataupun Jami' At-Tirmizi. Baca kitab tu kita akan dapat tahu dengan mudah, dengan jelas bagaimana hadis-hadis dhaif yang didaifkan oleh Tirmizi sendiri dan ulama lain digunakan sebagai dalil oleh mazhab-mazhab yang awal. So, dalam kitab Jami' Tirmizi elok jadi bahan bacaan. Dalam tu ada senarai, dalam tu ada himpunan mazhab-mazhab 4 dan lebih daripada tu lagi. Ada mazhab Mubarak, ada mazhab Ishaq bin Rahawai yang menggunakan hadis dhaif dalam mengeluarkan hukum. So ini satu benda yang tak dapat dinafikan. Jelas. Dan kalau dia tak percaya lagi, dia boleh tengok pada sudut praktikal. Betulkah golongan sunnah ni yang dia buat tu semuanya hadis sahih? Soalan. Saya pernah jumpa seorang, saya kata, guna sahih saja ke? Sahih. Saya kata, yang nak witir bulan Ramadan tu, baca qunut witir, mana dalil dia? Mana dalil sahih qunut witir? Cerita dia tak ada dalil pasal Nabi qunut dalam witir Ramadan ataupun luar Ramadan. Tak ada. Maksud tak ada ni, tak ada hadis sahih, tapi ada amalan sahabat. Itu cerita dia. So dia terkejut. Tak ada hadis? Ada Ustaz? Ada. Oh, maknanya yang hang buat semua ada. Nanti saya cari. Tak apalah. Cek jawapan yang kedua sedap sikit, nanti saya cari. Ni ada Ustaz? Ada. So macam juga kes yang kedua ni, saya bagi contoh secara tak langsung. Saya harap saya dapat bagi contoh secara tak langsung. Itu dari segi qunut witir. Dari segi solat yang lain, nak perincikan lagi, kita perincikan sekarang lah, iaitu soal letak tangan di dada solat. Ini memang kontroversi ya. Bila kita bangkitlah ahkam, ramai orang marah, ramai orang suka, kan? Ramai orang pening, ramai orang sampai hari ni tak faham. Apa ni, cerita mudah dia. Sebelum kita cerita pasal dalil, seorang sahabat ni dia kata, kenapa Ustaz? Saya kata tak ada hadis yang sahih. Ada. Dia kata, okey, kat mana? Dia kata, bukan dalam Bukhari Muslim ada Ustaz? Apa tanya saya? Saya kata, tak ada. Saya kata tak ada. Saya nak tengok dia lah respon dia. Saya kata, tak ada dalam Bukhari Muslim, tak ada. Tak tengah tidak ada. Ada Ustaz. Balik cari ya. Memang dia memang orang yang boleh carilah. Memang dia tak tahu Arab, tapi dia mengaji banyak. Lama lepas dia jumpa saya, memang tak ada Ustaz. Betul nasib baik tak ada. Saya kata kalau ada, saya tak salah kan. Jadi makna gitulah. Jadi confident terlebih, semangat lebih rupanya. Tapi dia kata sahih Ustaz, walaupun tak ada dalam tapi sahih. Saya tak apa soal tu, tapi saya nak beritahu tak ada dalam Bukhari Muslim Itu je lah. Nak cerita tahu ke tak kan, nak bagi satu peringatan. So kita jangan cepat-cepat sangat cakap ada, tak ada. Dan kadang-kadang cara kita baca buku pun menyebab kita tak faham apa maksud buku tu.
Dia sebut hadis tu, asal hadis tu ada dalam Tirmizi. Bukan maksud lafaz tu ada dalam Tirmizi. Contoh, itu teknik-teknik ulama menyebut hadis. Kan? Kadang dia kata asluhu fi sahihain. Asal hadis ni ada dalam Bukhari Muslim. Tapi lafaz-lafaz tertentu tak ada. Kan? Sebab tu ada orang kata ada dalam Tirmizi. Tak tengah ada hadis. Dia kata tak ada. Ada asal hadis. Ada dalam Tirmizi. Kan? Dalam Bukhari Muslim asal hadis ialah letak tangan kanan atas tangan kiri. Tapi tak ada lafaz di atas dadanya. Tak ada. Kan? So kita detail sebab tu. Okey, kita start contoh. Contoh cerita dia ialah satu masa dulu kan, saya pernah menganggap bahawa buku Sifat Solat Nabi Syekh Albani ni buku yang memang tak ada salah langsung. Saya ambil pada buku tu benda tu, iaitu letak tangan atas dada ialah sunnah ketika solat. Okey. Dan sampai hari ni kita lihat ramai orang buat. Yang mana yang utama yang kata dia belajar aliran hadis ataupun orang Arab contohnya, dia buat benda tu. Sekarang bukan soal buat tak buat, soal asal dia dari mana. Okey, kita cerita sekarang. Terdapat sangkaan. Pertamanya ialah sangkaan bahawa hadis tu ada dalam Bukhari Muslim. Kita dah jawab tadi, tak ada. Tapi tak mesti dhaif kalau tak ada kan. Maksudnya tak ada. Apa maksud tak ada di sini ialah hadis yang utama Bukhari Muslim akan ambil dalam setiap bab. Itu disepakati oleh ulama hadis zaman silam sampai hari ini bahawa hadis-hadis utama dalam bab fiqh akan ada dalam Bukhari Muslim. Antara yang sebut ini ialah seperti Imam Al-Hakim, kurung kelima, dan juga Imam Az-Zailai yang buat kitab Nasbur Rayah. Dia sebut benda-benda ni bahawa kaedah dia bukan kaedah, hati-hati dengan kaedah ni. Kaedah ni ialah sebagai panduan, bukan sebagai kaedah tetap. Dia kata Al-Hakim contohnya dalam kitab Ma'rifat Ulumul Hadis, dia kata kalau kamu jumpa satu hadis yang nampak sahih tapi tak ada dalam Bukhari Muslim dari segi penambahan-penambahan dia. Maksudnya hadis tu ada ayat dia, tapi ayat tambahan tu ada dalam sanad lain, dalam buku lain, tak ada dalam Bukhari. Sanad yang sama, tu detail sikit. Sanad yang sama, lafaz tu tak ada. Okey. Hakim kata apa? Walaupun engkau dapati ia sahih secara nyata, tapi carilah kelemahan pada dia. Cubalah cari, kerana satu benda yang meragukan kenapa Bukhari Muslim tak ambil lafaz tu, sedangkan hadis tu asal tu ada. Tu cara ulama dipikir. Bukan nak kata dhaif tak, kaedah sebagai panduan. Imam Az-Zailai kata kalau hadis tu utama dalam setiap bab fiqh, hadis besar, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim, itu makna ada tersirat bahawa Bukhari Muslim tak ambil hadis tu sebab dia dhaif. Tersirat. Ini panduan, bukan kaedah asas, panduan. Contohnya dia sebut dalam tu hadis pasal wudu, baca bismillah sebelum wudu. Riwayat-riwayat yang sahih semua sebut riwayat wudu ni komplit, terang, detail, semua terperinci bagaimana Nabi ambil wudu. Hadis Utsman, hadis Ali, hadis Abdullah bin Zaid, semua ada. Tapi tak ada satu pun sebut Nabi baca bismillah sebelum wudu. Tapi ada dalam Tirmizi dan lain-lain. So Zainai bincang benda ni. Maksud saya ialah bila mana benda ni berlaku, dia menimbulkan kajian. Bukan soal kata tak apa, tak ada dalam Bukhari pun, ada dalam kitab lain sahih. Nanti dulu kita cerita satu-satu. Okey. Hadis letak tangan dada ni tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Yang ada dalam Bukhari Muslim ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu settle. Selesai. Ada dekat mana? Ada dekat kitab-kitab lain seperti Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Okey, Sahih Ibnu Khuzaimah. Okey. Yang kedua, okey. Pertama tak ada dalam Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis-hadis ni semuanya bermasalah dari segi sanad. Dan semua ulama hadis akui masalah tu. Kita cerita dulu-dululah, cerita awal. Semua kritik sanad tu. Okey. Kritikan-kritikan tu menjurus kepada periwayatan, percanggahan, ramai sikit, semua ada banyak. Istilah-istilah yang kita sebut dalam hadis sebagai mukhalafah, sebagai tafarrud, sebagai apa semua ni. Okey. Dan yang paling penting sekarang ni ialah apa kata ulama yang riwayat hadis tu. Itu penting. Okey, saya ringkaskan, saya bagi pandangan pada para ulama bahawa hadis letak tangan atas dadanya itu, solat tu, kebanyakannya berpusing dan kembali kepada 3 hadis. Asal dia 3 hadis.
Okey, saya suka sebutkan di sini. Okey, saya takut saya tersilap, saya nak bacakan. Takut silap nanti sebutkan benda tu. Okey. 3 hadis tersebut, bila kita sebut 3 hadis, maksudnya 3 asal hadis tu. Okey. Pertama daripada hadis Mu'ammal bin Ismail melalui jalan Wa'il bin Hujur. Okey, catat. Yang kedua daripada Tawus. Okey, Tawus yang seorang tabi'i. Kemudian yang ketiga daripada hadis Qabisah bin Hulb. Ini asal dia. Saya beritahu ni, nak beritahu bahawa hadis ni kita faham semua kan. Kalau dia ada 10, 20, 30 hadis pun kadang-kadang dia asal 1-2 hadis je. Kan, dia berulang-ulang, dia pecah-pecah, semua itu masuk dia. So asal dia kembali kepada 3 hadis. Dan ketiga-tiga hadis ni tak sampai tahap sahih. Bahkan tak pernah disahihkan oleh mana-mana ulama yang besar-besar. Tak pernah dijelaskan sahih tak ada. Cuma mereka sebutkan dalam buku mereka. Hadis tu ada. Dalam buku Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan Sahih Ibn Khuzaimah semua ada. Okey, kita lihat. Pertama Imam Ahmad, dia riwayat hadis ni. Okey, riwayat. Imam Ahmad, imam mazhab, imam terkenal. Okey, dia riwayat hadis ni, dalam kitab dia ada hadis ni. Okey, takkan tak ada. Tapi bila ditanya fatwa dia, fiqh dia, ditanya fatwa dia, Imam Ahmad ditanya oleh murid-murid dia yang ramai. Jawapan dia kembali kepada satu pandangan yang berbeza daripada hadis yang dia riwayat. Okey, dia kata letak tangan ketika solat boleh pilih antara atas pusat sikit, betul-betul tutup pusat, ataupun bawah pusat. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Ini Imam Ahmad yang riwayat hadis tu, yang alim dalam bidang tu, dia kata macam tu. Takkah timbul satu pertanyaan kepada kita, kenapa dia cakap macam tu? Adakah dia menyalahi hadis yang dia riwayatkan sendiri? Adakah kita boleh kata Imam Ahmad menyalahi hadis? Dia lebih tahu hadis tu daripada kita selok belok. Kita baru kenal nombor-nombor. Dia dah tahu selok belok sanad semua, dia dah hafal semua, dia tulis. Dia sendiri sebut hadis tu. Yang kedua Abu Dawud. Abu Dawud ni dia riwayat hadis tu. Ada juga, tapi daripada jalan lain. Disebut dalam kitab dia. Dan sanad yang disebutkan sanad yang terputus. Dia sengaja sebutkan. Tapi yang menarik ialah dia pernah tanya Imam Ahmad. Dia murid Imam Ahmad. Dia pernah tanya satu hari, dia tanya tentang Imam Ahmad, tentang meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Okey, apa pertanyaan dia dalam kitab soalan-soalan masail, soalan-soalan dia terhadap Imam Ahmad. Dia kata sini, wa sa'altul Imam Ahmad an wad'il yumna lil yusra atadhhabu ilaih. Aku tanya dia tentang pandangan dia tentang letakkan tangan kanan atas tangan kiri, kamu ambil ke pandangan ni? Dia bincang fiqh. Kitab masail cerita pasal fiqh, kitab soalat cerita pasal hadis. Maksud sama juga soalan-soalan, tapi masail fiqh. So jawab Imam Ahmad, tengok jawapan Imam Ahmad. Naam, ya. Aku ambil pandangan tersebut. Maklumlah hadis ada. Letak tangan kanan atas tangan kiri. Fawqa surrati qalilan. Atas pusat sikit, qalilan. Wa in kana tahta surrati fala ba's. Kalau bawah pusat pun tidak mengapa. Dan Imam Abu Dawud tambah, wa kana yakrahu wad'al yadaini 'ala as-sadr. Imam Ahmad tak suka letak atas dada. Imam Ahmad tak suka letak tangan atas dada. Imam Ahmad tak suka hadis, tak suka sunnah. Kalau saya tak suka, habis orang kata ni saya allergic. Tapi ini Imam Ahmad yang disebut oleh Abu Dawud. Perkataan ni, wa kana yakrahu wad'a yadaini 'ala as-sadr. Saya nak terjemah apa yakrah? Dia apa? Tak apa menggemari lah, betul tak? Dia tak suka. Apa maksud dia tak suka? Ada ulama kata dia tak suka sebab mewajibkan benda tu, menyuruh benda tanpa dalil yang sahih. Dia tak suka. So dia suka lepaskan dalam keadaan terbuka sebab nas tu memang terbuka. Tak ada nas yang sahih. So Imam Ahmad ni, cerita saya nak kaitkan ialah bagi mereka yang sibuk cakap sahih hadis ni, kenapa Imam Ahmad boleh menyalahi hadis yang dia riwayat sendiri? Bahkan dia tak suka pula.
Dan Abu Daud sendiri, murid dia yang riwayat hadis yang sama dalam kitab dia sebagai satu dokumen untuk dokumentasikan benda tu, dia pun fatwa macam tu juga. Dan Ibnu Khuzaimah, ada orang cakap Ibnu Khuzaimah kata sahih, dalam kitab dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Okey, tak apalah, nama kitab tu bukan Sahih Ibnu Khuzaimah pun, tak apa. Tapi yang penting manhaj dia adalah mensahihkan hadis-hadis yang dia kata sahih. Okey, hadis tu dia letak dalam satu bab letak tangan kanan atas tangan kiri. Dia tak buat bab letak atas dada, menunjukkan isyarat bahawa hadis tu ada masalah di sisi dia. Dan kita kena hati-hati bahawa hadis dalam Sahih Ibnu Khuzaimah tak semuanya sahih. Bahkan ada hadis dalam kitab Ibnu Khuzaimah yang dia sendiri kata tak sahih. So ini style ulama dulu. Imam Bukhari pun ada, kalau tuan-tuan perempuan belum tahu. Dia ada sebut beberapa hadis yang dia sendiri dhaifkan dalam Sahih Bukhari sebagai sampingan, sebagai maklumat tambahan. Imam Muslim pun sama, dia dhaifkan hadis tertentu dalam Sahih Muslim sebagai selingan. Kalau kata footnote lah apa kan. Imam lain pun sama juga macam tu. Imam termasuk Ibnu Khuzaimah. So dengan semata-mata hadis tu ada dalam Ibnu Khuzaimah, kita nak kata sahih, pengikut aliran hadis ni kena sedar benda ini tak tepat. Tak tepat. Okey. Baik. Kemudian yang penting lagi, kita lihat dari sudut fiqh imam-imam yang lain, tak ada seorang pun imam yang kata letak tangan atas dada. Tak ada. Menujuk kepada imam-imam awal. Tak ada. Bahkan kalau kita lihat hadis ni ada riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan sendiri meletakkan bawah pusat. Pertanyaan yang timbul, dia ada nama dia riwayat hadis tu, tapi dia amal macam mana? Timbul banyak pertanyaan yang ramai pengikut aliran sunnah ni tak pernah cuba nak cari, sebab dia pegang satu pandangan dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani bahawa saya baca terus ya. Saya ingat lupa, tapi kalau saya tak baca nanti tak ada dari segi fakta, dia kata tak ada pula. Ni kalau saya jumpa lah ni, saya nak cari ni. Kalau saya jumpa, tak mana duduk tak tahu lah. Saya rasa sini lah. Sebab kalau tak buat macam ni nanti orang tak percaya. Sahabat-sahabat kita mungkin percaya kan. Okey, dia kata, oh jumpa, Alhamdulillah. Muka surat 88 cetakan ni, yang saya pegang ni, buku ni, cetakan Maktabatul Ma'arif 88, dalam bab wad'uhuma 'ala sadri, meletakkan kedua atas dada. Dia kata tanbih, peringatan. Dia kata wad'uhuma 'ala sadri huwa alladhi istabata fi sunnah. Okey, meletakkan keduanya di atas dada itulah yang sabit daripada sunnah. Okay. Ayat ni, siapa baca ayat ni sahaja memang confirm. Dia kata tambah lagi, wa khilafuhu imma dha'if, dan selain dada sama ada dha'if aw la asla lahu, atau tidak ada asal usul, tak ada asal. Ni lain daripada apa yang kita sebut tadi. Okey. Kemudian dia kata waqad amila bihadhihi sunnah al-imam Ishaq bin Rahawayh, telah beramal dengan sunnah ini. Pertama Imam Ishaq bin Rahawayh, ulama kurun awal, dia meninggal 200 berapa dia sezaman dengan Imam Ahmad, guru pada Imam Bukhari. Kemudian disebut yang kedua ialah Imam Ahmad. Anaknya berkata, ra'aitu abi, aku melihat ayahku idza shalla, ketika dia solat, wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra, meletakkan dua tangannya di atas sama lain, fawqas surrah, di atas pusat. Tak ada dada. Nampak tak? Kita cakap benda ni sebab ada orang kata kepada kita, pertama dia kata hadis sahih, kita kata tak sahih, sebab ulama ramai daripada awal tak pernah kata sahih, bahkan dhaifkan, bahkan banyak masalah. Yang kedua, siapa amal sunnah ni? Yang dikatakan sunnah ni tak dengan dada, siapa amalkan? Imam Albani, okey, Syekh Albani, dia kata dua orang amalkan. Dua orang je daripada ramai. Imam Ishaq bin Rahawayh dan Imam Ahmad. Imam Ahmad tak ada dalil yang jelas. Dia kata anak dia kata letak tengah atas pusat. Itu amalan dia. Atas pusat, dia tak kata atas dada, atas pusat. Kemudian dia fatwa lain yang kita baca tadi. Kemudian Imam Ishaq bin Rahawayh juga bukan begitu riwayat dia. Soal kita sekarang ni, siapa yang kata hadis ni sahih dan siapa yang kata ia sunnah? Bila dikaji balik oleh ramai pengkaji yang agak terbuka, bukan yang benci dia tau, yang terbuka, itu lain tau. Seperti Dr. Mahir Zin Mahir Yasin, Dr. Mahir Yasin, Syekh Darul Hadis ke Iraq. Dia kata
Tidak ada seorang pun ulama salafus soleh sampai imam mazhab semua yang fatwa dan amal letak tengah dada. Tak ada. Itu kajian dia dan dia buktikan macam itu. Dan orang yang kata ada, dia tak buat. Ini yang menyebabkan sebahagian sahabat kita marah kita. Dia kata, tak apalah, tak ada orang ramai pun, kita ikut hadis. Dia kata hadis mana? Hadis yang ni dhaif jadi sahih. Kita kata Allahu Akbar, takkanlah semudah itu. Takkanlah semudah itu hadis dhaif jadi sahih. Sebenarnya cerita dia yang mengatakan ia sahih ialah ulama yang kebelakangan, yang belakang. Bahkan yang paling menarik ialah imam-imam mazhab yang kebelakangan pun dia sebut hadis tu tapi dia tak faham macam ni. So kalau pun dia sahih, adakah dia difahami letak tengah macam ni? Kan? Kita tak kisah orang nak sembahyang macam mana pun. Sekarang ni ialah mengatakan ia sunnah, menghadkan itu sahaja, melabelkan orang lain tak ikut sunnah, mengkritik orang lain, mengatakan ia sahih, itu sahaja. Itu yang kita kritik. Kan? Jadi sebenarnya dia orang yang ikut adalah hadis kena check balik banyak benda. Kalau dia hanya refer satu buku, memang dia akan jadi begitu. Dan memang kita pun jadi begitu tu. Semua orang mesti pernah lalui benda tu. Satu buku memang tak akan jadi. Ibn Hibban tadi, dia ulama kedua keempat, dia ada guru 2000 orang guru. 2000. Kan? 2000 orang guru. Kan? Imam Az-Zahabi kurung ke-8 dia kata guru dia ada yang pening lalat, ada yang tak reti, dia kata tapi ada benda yang aku nak belajar pada dia. Pun dia pergi. Ada yang pekak, dia kata dia kena jerit sekuat hati pun masih tak dengar, dia kata. Cerita semua ada dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Jadi sekarang ni bila kita satu buku satu guru, ni payah. Hanya itu yang kita tahu. Akhirnya kita akan jadi tak apalah kalau aku suka aku nak buat seorang. Tu okey. Saya setuju. Tak apa, sila. Kita buat. Tapi kalau saya buat macam tu, hang buat ni salah tau. Sebelum cakap macam tu, baca banyak buku. Dan okey, satu benda yang saya nak sebut sini ialah bagaimana Imam At-Tirmizi, pasal letak tengah dada ni last, Imam At-Tirmizi sebut dalam kitab Jami' At-Tirmizi, dia sebut satu kata-kata yang menceritakan tentang fakta sejarah yang telah berlaku dan dia lalui. Dia bukan cerita soal pandangan dia, ijtihad dia cerita bersejarah. Ketika dia bawa hadis letak tangan kanan atau tangan kiri, dia ada sebut satu kata-kata dalam kitab Jami' At-Tirmizi. Dia kata inilah yang dipegang oleh ahli ilmu sejak sahabat tabi'in dan sampai zaman dia. Ada yang letak fawqa surah, atas pusat, ada yang letak tahta surah, bawah pusat, dan semuanya boleh. Semuanya boleh buat. Imam Tirmizi di sini bukan buat ijtihad. Dia cerita apa yang telah berlaku, yang dia nampak dan dia belajar. Di seluruh Kufah di Iraq semua letak bawah pusat di zaman tabi'in. Jadi sekarang ni kalau kita nak nafikan, nak abaikan semua benda ni, kita salah lah. Kita abaikan sejarah, pengamalan, bukan sejarah. Lepas tu pengamalan lebih kuat daripada teori. Pengamalan diamalkan, kata Imam Tirmizi, memang begitu dan semuanya boleh. Ayat dia saya tak ingat, wal amru fi zalika wasi'un, dia luas, boleh terbuka. Jadi adakah orang boleh kata kepada kita Imam Tirmizi ni kurang ikut sunnah? Allahu Akbar. Imam Ahmad ni buat gitu. Tak boleh lah. Setengah orang dia kata gini, Ustaz Adlan dia ni sikit. Ada macam ni, ada macam ni, ada so rakaman tak nampak. Orang yang datang dia nampak. Jadi adakah macam tu? Sehingga ada sahabat kita seorang yang kita hormat, tapi dalam bab ni dia dah semangat sangat. Dia sampai dia sebut dalam kuliah dia masuk YouTube. Kuliah tu saya download, saya tengok. Bukan dia yang masuk, murid dia yang masuk. Dia sampai cakap kita ikut hadis, kita tak ikut ulama. Cakap dia tu. Saya kata macam mana tak ikut ulama ni? Lepas tu hadis tu kitab mana? Ulama mana hadis bawa tu, kan? Hadis tu daripada Abu Daud, Sunan Abu Daud, Ibn Huzaimah, Imam Ahmad, tu ulama lah. Cara dia cakap tu seolah-olah Imam Ahmad ni apa, Imam Tirmizi ni apa, Imam ni apa, kan? Tak apalah kalau dia tak hormat ulama yang moden, ulama yang disepakati oleh semua. Kemudian dia buat kelakar pula, dia buat jenaka pula.
Dia kata sebab apa? Sebab kesimpulan kita ialah Imam Tirmizi semua kata bahawa terpulang mengikut pilihan masing-masing nak letak dekat mana. Dia buat jenaka pula. Dia kata tu letaklah kat mana-mana. Bukan macam tu, letak kat atas badan lah. Tapi memilih di mana tempat letak keterbukaan diamalkan. Jadi dia sampai dia kata letak kat mana? Letak kat mana-mana. Ini masalah besar. Jadi satu benda yang menyedihkan bagi mereka yang mendakwa mereka ni aliran hadis tapi tak menguasai hadis tu. Itu contoh letak tengah dada. Sebab contoh yang jelas. Okey. Kemudian satu benda yang kita perlu nasihatkan lagi di samping itu ialah melihat kepada siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut dan siapa yang kata sahih. Ini benda yang berkaitan. Sebab maklumlah bila saya tulis buku saya kata sahih, belum tentu saya kata sahih itu sahih. Kena cek banyak kali, double check, beberapa kali check untuk pastikan siapa yang kata sahih hadis tu. Sebab ada di antara hadis tu yang digunakan oleh yang aliran hadis ni, dia hanya pakai satu dua ulama moden yang kata sahih, dan dia tak sedar bahawa terdapat banyak percanggahan di antara ulama moden dengan ulama awal. Tapi dia tak sedar. So, kita kena sedarkan dia lah. Maksudnya kita kena sedar benda ni. Contoh mudah tadi hadis lah. Hadis tak tengah terada. Dia kata sahih. Siapa kata sahih? Dia tak boleh beritahu ulama awal. Dia just beritahu ulama moden. Okey. Kemudian hadis contohnya hadis bila nak bangun daripada sujud kita tumbuk tu, kita genggam tangan tu. Ada yang kata sahih sedangkan dia tak sahih. Kan? Mana sekarang ni kita boleh bincang tapi jangan sekali jumpa terus sahih. Kan? Ada yang setengah tu hanya ambil Syekh Albani sahih. Selesai. Sebab dia kata buat apa nak ambil yang awal, ambil yang belakangan. Lepas tu kalau 1000 tahun lagi nak ambil siapa? Ambil yang belakang lagi. Sebab tu banyak perubahan berlaku. Kita tak ambil yang awal. Yang awal tu sebenarnya dia dah beri kita panduan banyak. Kadang-kadang yang belakang ni silap. Sebab tu saya cadangkan kepada sahabat-sahabat kita, kena sedar benda ni bahawa Syekh Albani ke Syekh apa semua zaman moden ni, mereka pertamanya tulis banyak kitab. Dan kadang-kadang mereka tarik balik, mereka ubah pandangan, kita tak tahu. Senang je kita fikir. Bukan soal dulu sekarang, soal dalam dia sendiri. Sebab tu ada sahabat macam pernah cakap Syekh Shu'aib Arnaud kata hadis ni sahih. Saya kata tak, dia dah tarik balik dalam kitab ni. Hadis pasal solat tasbih, contohnya, saya beri contoh, Imam Syekh Shu'aib Arnaud kata sahih dalam tahqiq dia terhadap Syarh Sunnah. Kemudian dia tarik balik dalam kitab tahqiq dia terhadap ataupun pandangan dalam tahrir dan taqrib at-tahzib dia tahqiq. So kita bagi benda macam tu. Zadul Ma'ad dia tahqiq bersama Syekh Abdul Qadir Arnaud, dia telah tukar balik dalam kitab dia Musnad Imam Ahmad. So benda ni orang yang sama. So kita kena tahu banyak benda. Syekh Albani ada murid-murid dia sendiri, ada murid kepada murid dia ataupun orang yang menyokong dia yang buat buku beratus-ratus hadis yang Syekh Albani tarik balik. Kita pernah baca buku ni. Ada buku dicetak 500 hadis. Syekh Albani tarik balik. Dulu dia kata sahih, kemudian dhaif ataupun dhaif kemudian sahih. Itu sebagai orang berilmu, dia sampai tahap dia akan ubah pandangan dia. Tapi kita tak tahu. Kita pegang juga benda tu. Okey. Dalam buku sifat Nabi banyak hadis, tapi adakah semuanya sahih benar-benar seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani ataupun kita dah buat kajian perbandingan? Kalau kita kata kita aliran hadis, tak mau taklid. So ini nak kata apa? Apa saya nak beritahu nama ni? Menggunakan satu buku oleh seorang ulama dan itu sahaja. Tu taklid atau tak taklid? Kalau dah tak mau taklid sangat. Kerana mereka ni allergic buat taklid, buat mazhab ni, mereka kata kita kena ikut dalil. Masalah dia, perbuatan dia tak menunjukkan yang tu. Tak menunjukkan yang tu. Okey, contoh sebelum saya bagi. Hadis yang dianggap sahih, hadis yang larangan turun seperti turunnya unta. Hadis tu okay, kita bagi takrij hadis tu macam mana. Kita tengok betulkah seperti yang disangka selama ni. Ini kita bincang pasal solat, pasal bagi contoh lah kan. Bukan kita bincang benda-benda kecil tengok. Ini benda besar ni. Dan bincang benda lain kita pergi tempat lain. Di kedai insyaAllah kita makan, kita boleh bincang benda lain. Okey. Saya cari ya, bagi masa saya cari. Maklumlah ilmu dalam buku.
Inilah kita. Okey. Macam mana nak rekod? Saya tak jumpa lah. Saya kami ingat je kami. Saya nak bagi tahu dengan dia punya dalil dia, supaya tak ada orang boleh kata hadis ni tak ada ataupun ada kat mana. So kita bagi. Okey. Saya tak jumpa lagi ni. So boleh sambil-sambil buat benda lain. Tak jumpa, tak ada cerita lah. Maksudnya kau cerita kesimpulan tak? Kat Syekh kami boleh cari. Sebab ni buku dia ni sama kan? Saya buat dekat buku ni. Okey. Cerita mudah dia. Sementara saya cari ni, saya cakap lah sikit. Satu masa kita menyangka bahawa hadis tu sahih. Yang menjadi masalah hanyalah perbincangan maksud. Sehingga kan ada seorang yang mengisytiharkan dia apa ni, geng sunnah, geng hadis ni. Dia pernah jawab soalan. Ada orang tanya soalan, saya tengok dalam YouTube. Okey. Dia jawab soalan. Dia kata apa ni, orang tanya. Bila orang tanya soalan, jangan kita remehkan orang yang bertanya tu. Dia tanya soalan, dia tak tahu. Dia tanyalah, ustaz macam mana turun sujud ni, tangan dulu ke lutut dulu? Sebab masa tu ustaz tu ceramah pasal solat. Jadi orang yang tanya ni ikhlas. Tapi cara dia jawab ialah dia kata benda ni dah lama bincang, tu pun nak tanya. Lebih kurang tu lah. Jadi satu benda yang tu adab dia menjawab soalan. Tapi dia cerita apa? Benda ni senang. Hadis tu ada tapi khilaf dari segi maksud. Cara dia cakap tu, saya jadi macam nak tergelak balik. Dia gelak kat orang yang tanya tu kan. Kalau orang yang tanya tu tahu keadaan sebenar, dia gelak balik dekat ustaz tu. Sebab cara ustaz tu cerita tu tak sebenarnya, tak seperti yang ada. Apa yang dia tahu, cakaplah setakat yang saya tahu. Kan? Macam ni cerita dia. Ni tak dia kata, benda ni senang. Ni lama soalan, dah lama bincang. Okay. Lepas tu dia kata, hadis ada tapi khilaf maksud. Khilaf turun unta tu, unta turun lutut ke nak kata tangan. Kaki ada 4. Yang depan tu dia panggil rukbah ke, dia panggil yad. Lutut ke tangan. Dia pun ceritalah ada orang bagi ulama yang kata itu lutut, dia lutut dulu semua. Sebenarnya cerita sebenarnya hadis-hadis yang pasal benda ni ada dua bahagian lah. Satu hadis yang kata disuruh turun tangan dulu, dan satu lagi hadis yang kata disuruh turun lutut dulu. Termasuklah hadis yang dibincangkan tadi, hadis yang turun unta tadi. Dan kesemuanya ulama-ulama hadis yang awal seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi semua ni dah kata semuanya dhaif. Semua dhaif. Tak ada, cerita dia tak ada hadis sahih tentang mana-mana. Yang grup yang kata lutut dulu pun tak ada hadis sahih, yang ni pun tak ada hadis sahih. Ini yang berlaku di zaman awal, di zaman kegemilangan ilmu hadis. So ada orang cerita nak turun ke mana? Dia bukan masalah nak turun, hang ada lutut hang turun. Dia cerita pasal fakta. Ada orang kata tu nak terjun. Terjun apa? Hang eloklah semayang lah. Kita cerita fakta satu-satu, iaitu tak ada hadis sahih tapi ada amalan sahabat. Dan kebanyakan amalan sahabat menunjukkan lutut dulu. Dan ada sebahagian riwayat yang kata ada sahabat yang turun tangan dulu. Sebab tu kata ulama-ulama yang handle benda dengan cara yang cukup baik, dia kata benda ni dua-dua boleh buat, cuma khilaf mana yang afdal. Satu. Yang kedua, tengok keadaan badan kita. Orang badan besar kadang dia kena jaga, tak turun tangan dulu, dia rebah terus. Dia kena lutut dulu. Kan? Betul, kita kadang-kadang kita sakit kaki ke, kita sakit badan ke, kita akan buat cara yang berbeza sebab terpaksa. Keterbukaan. Kan? Dan hadis-hadis tu bukan didaifkan oleh ulama moden ni, tapi bila Syekh Albani dan ulama lain kata sahih, jadi masalah timbul. Orang yang tak pernah cek sebelum tu, dia cek ni je, dia kata sahih, so kita kena buat macam ni. Sebab tu bila ikut buku Syekh Albani, dia kata tangan dulu sahaja. Kalau ikut Syekh Bin Baz dan lain-lain, dia kata lutut dulu. Ataupun Syekh Jibril, dia perbezaan pandangan. So sekarang ni beza pandangan tu
ada orang anggap bahawa hadis sahih cuma beza makna. Tak, sahih tu pun tak disepakati. So banyak lagi cerita di sebalik itu. Bukan just senang lah cerita ni, benda ni senang nak faham. Ini perkataan senang namun kadang kita geram tak? Dia sebenarnya bab belah mana? Belah unta tu. Yang mana? Yang turun tangan tu, kaki tu. Tak ada sahih, tak ada hadis sahih. Yang Albani kata. Yang kata tangan. Dia maksud dia menyokong tafsiran tu lah. Kau tak ingat saya lah. Dan dia juga menyokong riwayat yang kata ada banyak hadis. Dia tak ingat. Saya tak hafal lah. Ni duk cari tak jumpa Saya cari sat dia. Kan? Jadi kalau kita nak anggap setiap masalah tu dengan mudahnya, satu benda ulama bincang panjang, kita tiba-tiba kita dapat shortcut, terus kita dapat kesimpulan, terus salah. Tu kita takut, kita risau. Contoh lain saya bagi tentang wudu. Ada seorang sahabat kita ni, dia buat buku. Dia tulis, dia kata, jumpa lah. Alhamdulillah ni doa tuan-tuan dan puan. Okey. Sebelum tu ada seorang sahabat ni, dia tulis buku, dia kata dia bincang soal bismillah ketika wudu. Kan? Adakah sunat ataupun tidak? Kalau ikut dari segi mazhab, baca bismillah sebelum wudu, ada banyak pandangan. Ada pandangan kata sunat, ada pandangan kata tak, ada pandangan kata tak payah, ada pandangan kata bid'ah, ada. Kalau kita cari ulama-ulama, khilaf-khilaf ulama ni memang kita tengok memang seronok. Tapi kalau kita tengok dari segi hadis, ada satu hadis yang didaifkan oleh ulama-ulama silam tetapi disahihkan oleh ulama kemudian. Iaitu hadis tidak ada solat, la solata liman lam yadhkur, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, riwayat Tirmizi dan lain-lain. Okey. Jadi kawan kita ni dia buat kesimpulan. Dia kata sebab ulama khilaf hukum baca bismillah wudu tu sebelum wudu adalah kerana hadis ni dhaif ataupun sahih. Nampak tak? Macam okeylah. Macam okeylah pandangan itu. Maksud kenapa ulama khilaf? Kerana ulama khilaf. Ada yang kata sahih, dia ambil. Ada yang kata dhaif, dia tak ambil. Sebenarnya lebih daripada tu. Lebih daripada yang disangka oleh penulis buku tersebut. Ulama awal semua sepakat dia dhaif. Tapi mereka khilaf juga. Sebab apa? Sebab dalil-dalil yang lain. Banyak lagi cerita. Contohnya Imam Bukhari, dia tak terima hadis ni. Dan tak ada dalam Sahih Bukhari dan tak ada dalam kitab-kitab sahih hadis yang kata tak ada wuduk pada orang yang tak baca bismillah. Tapi dia kata bismillah sunat baca sebelum wuduk. Dia menggunakan hadis lain. Hadis dalam Sahih Bukhari, minta maaf sebutlah hadis soal doa ketika nak mendatangi isteri tu. Ada sebut bismillah. Diguna hadis lain untuk buktikan hukum dia walaupun dia dhaifkan hadis ni. So sahabat kata ni tak faham. Dia mudah cerita, dia mudahkan cerita. Oh, khilaf sebab apa? Khilaf sebab ada kata sahih, ada kata dhaif. Khilaf dia senang. Khilaf dia banyak lagi cerita dia. Ulama yang kata sunat pun dia menggunakan hadis lain juga. Yang tak kata ni pun digunakan. So digunakan ayat Quran lah, digunakan apa. So kadang-kadang bagi yang khusus dalam bidang fiqh ni, kena fahami kenapa ulama khilaf. Bukan semudah yang kita sangka. Banyak sangat sebab yang menyebabkan tu. Okey, kita pergi pada hadis turun sujud tadi. Ada banyak hadis. Saya ambil pada buku Sifat Solat Syekh Tarifi, dia sebutkan hadis tersebut, disebutkan takhrij, disebutkan semua. Antaranya ialah hadis Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang mengatakan bahawa Nabi dilihat meletakkan lutut sebelum tangan ketika sujud. Okey. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Okey. Dan hadis ini didhaifkan oleh antara Imam Al-Bukhari dan Ad-Darqutni dan lain-lain lagi. Okey. Kemudian ada hadis daripada Abu Hurairah, okey, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain lagi, mengatakan bahawa kalau sujud jangan turun seperti turunnya unta. Hendaklah meletakkan tangannya sebelum lutut. Okey, didhaifkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ad-Darqutni dan lain lagi. Itu dua hadis utama, paling kuat, dan kedua-duanya dhaif. Tetapi ada sabit daripada sahabat Nabi. Antaranya ialah daripada Umar turun sujud lutut dahulu sebelum tangannya.
Okey, diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'ani lain lagi. So ada riwayat daripada sahabat yang buat benda tu. Dan ada riwayat daripada Ibnu Umar yang letak tangan sebelum lutut. Ayah dia letak lutut dulu, anak dia tangan dulu. Dua-dua ini yang menyebabkan imam-imam kita yang awal, imam mazhab, mereka dah tahu lama dah. Sebab tu fatwa-fatwa mereka elok datang. Seperti bila Imam Syafi'i sebut benda ni, imam semua sebut benda ni, dia tahu dah hadis tu tak sahih. Jangan kita nak kata Imam Syafi'i semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Itu ayat sedap. Ayat tu pisau. Ayat tu nak pancung. Antara ayat dia ialah tu, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Sebenarnya ada hadis yang sahih. Maknanya Imam Syafi'i hang tak tahu lah ada hadis ni. Kan? Hang tak tahu lah hadis ni. Kan? Aku tahu. Itu maksud ayat dia. Kan? Aku ada Maktabah Syamilah, hang tahu. Jadi Allah. Satu lagi ada ayat pancung yang kedua. Dia ayat sedap lah, bunyi sedap cantik lah. Jadi macam dia kata apa? Kami menyayangi Imam Syafi'i. Tetapi sunnah kami lebih sayangi. Sunnah lebih kami sayangi. Kami sayang Imam Syafi'i, tetapi hadis lebih kami sayangi. Ini apa benda ni? Hang sayang siapa ni? Kan? Kita maaf cakap lah kan. Dia baca kisah. Ini bukan berlaku di kalangan orang kita. Aliran sunnah negara Arab pun ramai. Dia dah buat awal lagi. Dia bawa main Malaysia. Ni ada seorang penulis Arab, dia tulis, dia komen dekat satu kisah Imam Yahya Al-Qattan dan imam-imam lain ni, imam hadis besar ni, kurung kedua yang awal. Mereka buat beberapa benda yang dianggap menyalahi sunnah. Seperti contoh Imam Yahya Al-Qattan, dia ada tasbih, dia letak dalam baju dia ada tasbih. Dia ada jubah, dia letak baju dia ada tasbih. Dia, orang kata dia tak nak riak, tapi dia ada tasbih, dia pegang. Dia tasbih. Kemudian cerita mereka ni solat malam sampai tak tidur. Ada yang puasa setiap hari semua. Jadi ada penulis ni, orang Arab ni, zaman moden ni komen, kami menyayangi imam-imam ini. Tetapi sunnah lebih kami sayangi. Ni awak imam tu, hadis tu depa lah awak mainkan. Hang hadis tu daripada jalan Yahya Al-Qattan, daripada imam-imam ni lah hadis dia lebih tahu hadis tu daripada kamu. Tapi kita pula cakap kita ikut hadis, kita sayang hadis lebih pada imam. Ni apa benda ni? Nampak macam cantik ayat kan? Sedap. Kami sayang Imam Yahya Al-Qattan. Hang sayang apa? Hang tak ada sayang dia ulama besar lah. Dia tahu apa dia buat, itu maksud dia. Abu Hurairah ada riwayat dia ada tasbih. Kadang-kadang orang yang marah sangat tasbih ni kita pun tak faham. Ada yang sampai cerita benar, dia pergi ambil semua tasbih kat masjid, dia pergi buang. Dia tak buang lah, dia macam kan orang sangkut-sangkut tu, dia tak perhati kan. Ni apa? Dia ambil. Saya kata bukan semua orang buat gitulah, tapi sampai ke tahap tu datang dari mana benda ni. Okey. Itu contoh. Kemudian satu peringatan lagi yang kita boleh beritahu kepada aliran hadis ialah benarkah yang menyeru aliran hadis adalah sunnah, benarkah mereka bersistem dan berdisiplin dalam membaca hadis? Okey. Adakah kita benar-benar mengikuti disiplin para ulama? Okey, kita boleh kata kita belajar fiqh mengikut hadis, pendekatan hadis. Okey, tak apa. Kita apa kita belajar daripada siapa kita belajar, tak apa. Masalah sekarang ni sistem yang kita belajar itu betul ke tak betul? Disiplin tu ada ke tak? Adakah kita benar-benar jadi seperti muhaddis zaman silam yang belajar hadis bertahun-tahun, yang membaca beribu-ribu hadis, yang memahami hadis mengikut pandangan para ulama? Kita ikut sistem tu ke? Ataupun kita je tebuk-tebuk je? Baca buku tu, baca buku ni, kita cerita, Kopi sikit, paste. Adakah macam tu? Kan? Kita dedahan kita ni, kalau kita nak declare kita ikut hadis, at least kita baca hadis biar banyak ribu lah sikit, biar khatam banyak kita hadis, biar kita tahu apa yang kita cakap, baru orang respect kita. Kan? Jangan kita, yelah mungkin kita keras, tapi kita ada ilmu, kita hormat. Sebagai contoh, ada ulama-ulama daripada Arab Saudi yang keras fatwa dia, tapi dia hafal Quran, dia hafal hadis beribu-ribu. Kita respect juga. Kita kata Masya Allah, kita pandangan dia kita dengar dan kita akan pertimbangkan, tapi dia alim, dia memang hafal.
hadis tu. Dia boleh recall bila masuk hadis tu. Jadi kita kenalah persiapkan diri kita. Sebab tu kalau kita tak dapat bawa benda tu, jangan kita declare kita orang tu. Kan, macam saya sahabat tuan, saya penuntut ilmu ya. Saya tak sedekah orang saya ni adalah apa, tak ada. Kita kenal diri kita sendiri. Kita nak kongsi ilmu yang dalam kitab bersama sahabat. Kita bincang. Jangan kita declare, oh, kami sunnah ada 40 orang apa. Kita baca Bukhari tau. Oh, dah lah, betul lah baca Bukhari sajalah nak test tanya. Takkan tak boleh? Tanya tak boleh. Tanya nak marah, betul? Kan, kata ustaz. Kadang kita heran, ada orang kadang dia kata apa ni pandangan imam ni menyalahi Quran dan hadis. Tu dia. Dia declare pandangan imam ni menyalahi Quran dan hadis. Nak declare benda besar macam tu. Hang hafal Quran kita? Hang faham? Hafal hadis? Faham maksud? Kat mana yang tak kena? Kat mana? Baru boleh didengari. Ini cakap apa ni dalam buku, satu buku dia tulis oleh seorang sahabat kita, dia tulis, dia kata kita menolak pandangan imam ini kerana ia tidak tepat dengan Quran dan hadis. Ayat tu bagi geng-geng yang dah lama dengan aliran sunnah, dia kata ayat tu betul. Sebenarnya ayat tu biadab bagi saya. Macam mana kita boleh pasti pandangan tu menyalahi Quran? Ceritalah ayat lain sikit. Buatlah ayat lain yang lebih baik sikit. Betul ke ayat tu kita tu? Dia tak, saya cakap saya tulis elok-elok. Memang elok-elok, tapi ayat tu biadab. Kau cakap elok macam mana pun dia biadab. Imam Syafi'i, ada yang tulis Imam Syafi'i, dia nukil daripada kitab Arab. Imam Syafi'i ijtihad ni tak kena kerana menyalahi kaedah bahasa Arab. Imam Syafi'i menyalahi kaedah bahasa Arab. Petuhang bahasa Arab. Kita jadi macam Allah. Kitab Imam Syafi'i dianggap sebagai rujukan bahasa oleh ulama. Bukan rujukan fiqh saja. Rujukan maksud Imam Syafi'i buat ayat tu. Kalau saya beritahu kat orang Arab, saya cakap dengan orang Arab, kata dari mana ambil daripada buku Imam Syafi'i. Okey. Ayat tu dianggap sebagai hujah dalam bahasa. Kita datang, oh Imam Syafi'i dia salah sebab dia tak faham bahasa Arab. Apa benda orang cakap ni? Ish. Dan orang yang tulis tu, dia hanya nukil daripada orang Arab lah. Dan orang Arab tu hanyalah amat kerdil nak banding dengan Imam Syafi'i, nak mengatakan begitu. So ini bukan soal kita taksub kepada imam, tapi soal cara dia jawab hujah tak ada asas. Tak ada asas. Kan? Terutama orang yang cakap tu tahu bahasa Arab pun. Orang yang cakap tak tahu bahasa Arab, dia kata ini kena ikut kaedah bahasa Arab. Kaedah apa ni? Hang baca kitab barang tak betul maksud tak? Bukan nak kutuk, tapi sudah diri kan? Mana? Saya tak erti bahasa Inggeris, saya diam je lah. Saya cakap bahasa orang gelak, diam je lah. Saya tak erti bahasa Inggeris, saya diam je lah. Cakap bahasa Melayu lah. Kan? Kau tak tahu bahasa Arab, jangan duduk pandai-pandai. Jadi ini persoalan yang timbul kan? Satu benda yang pelik. Dan kadang-kadang mereka juga berpegang dengan pandangan yang tidak tepat, iaitu kebenaran hanya satu. Maksudnya kena cari yang betul satu, yang lain tak betul. So ini tak kena. Sebab dalam fiqh tak mestinya kebenaran hanya satu. Okey, kebenaran boleh pelbagai dengan keadaan. Kadang-kadang pelbagai hukum tu mengikut keadaan. Dan kita tak boleh terlampau kata begitu kerana kita nak satu pandangan saja. Dan kita bagi contoh lain. Okey, contoh-contoh kita bagi ni untuk memudahkan insya-Allah sebab kita ingat. Dah tahu dah, semua nak beri peringat ni. Contohnya seperti okey. Doa iftitah sebagai contoh. Doa iftitah. Kalau kita lihat perbincangan ulama, doa iftitah ni ada banyak jenis. Dan ada setengah doa iftitah tu saya nak ambil contoh satu benda tak berkaitan dengan soal batal sebab ni soal benda ni. Tapi ada setengah yang bila dibaca hadis tu dia kata doa iftitah ni wajib berdasarkan hadis. Sedangkan ulama mazhab, ulama awal semua kata tak wajib, majoriti mengatakan dia sunat. Tetapi ada satu doa iftitah ni yang memeningkan kepala sebahagian orang, iaitu dia adalah doa iftitah yang dibaca pada solat malam. Okey. Yang peliknya para ulama ni, dia riwayat hadis ni dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis ni nampak macam umum, tapi ulama hadis yang memahami hadis ni mengatakan ini untuk solat sunat, untuk solat malam. So ni kadang-kadang kita kena faham bahawa cara ulama memahami hadis tu, meletakkannya pada tempat yang betul.
kadang-kadang kita tak boleh faham. Kita kata sebab kita baca teks hadis dia, kita nampak macam umum, sebab dia sebenarnya dia khususkan kepada, tak salah lah baca, tapi nak ceritakan sekarang ni, ada orang yang baca hadis semata-mata, dia tak akan dapat faham benda ni kalau dia tak baca rujukan fiqh, rujukan mazhab. Dia akan faham apa yang dia faham daripada zahir hadis tersebut. Susah macam tu kalau kita baca hadis tentang doa lepas azan contoh, nampak macam suruhan. Faqulu misla ma yaqulu al-muadzin. Dalam Bukhari dan Muslim, berkatalah seperti mana yang muadzin kata. So kalau dia kata hayya 'alas solah, kita kata hayya 'alas solah, ada ikut hadis tu. Contoh. Sebenarnya tak, sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, adakah wajib? Adakah wajib menjawab azan? Para ulama majoriti bahkan kesemua mengatakan sunat. Bahkan para sahabat Nabi berbual ketika orang azan Jumaat, dan bila imam mula khutbah baru dia diam. Jadi sahabat Nabi memahami fiqh hadis tersebut. Bukan maksud faqulu, katakanlah, jawab mesti wajib jawab, tak mesti wajib. Kan? Jadi hadis ni kalau dipelajari dengan sistem yang betul oleh guru yang berpengalaman, yang banyak ilmu semua, sebenarnya boleh memahamkan kita dan tak menjadikan kita sebagai orang yang tadi yang terlampau, yang tersalah, yang apa semua tak. Dengan syarat memenuhi disiplin ilmu. Sebagai contoh, ada orang kata tak mesti tahu bahasa Arab untuk belajar hadis. Okey, kita setuju. Sebab kalau kita hadkan bahasa Arab sebagai halangan, ramai yang tak belajar. Tapi untuk membuat rujukan yang mendalam perlu bahasa Arab. Walaupun buku terjemahan dah ada. Jangan just kata, oh kita tak payah Arab, tak apa, kita terjemahan dah ada semua. Ini ada orang tulis dalam majalah, dia kata tak payah bahasa Arab, tak apa, kita dah ada terjemahan. Kenapa nak halang kita? Bukan nak halang, nak bagi sedar. Kau tak sedar diri, kita bukan nak halang dia buat benda baik. Jangan halang orang berdakwah. Bukan soal halang, berdakwah kena betul. Dia kata ada setengah tu kata kita boleh baca buku mana-mana buku pun dah terjemah semua. Itu tak betul. Tak ada buku terjemah semua pun. Tak terjemah semua pun. Itu fakta, realiti. Tanyalah orang yang biasa tengok buku terjemahan, dia boleh bandingkan, tanya penterjemah sendiri, pencetak, boleh hubungi di Indonesia penuh. Dia masih mencetak banyak lagi buku yang belum dicetak yang utama. Yang kedua, cetakan tu betul ke terjemahannya? Siapa boleh sahkan terjemahan ni tepat seperti mana nas asal? Kena ada orang sahkan. Nak sahkan macam mana kalau dia tak tahu Arab? Dia kata saya tahu. Tak boleh macam ni. Saya tahu tak boleh. Macam mana hang tahu? Okey, saya buat cek dengan seorang ustaz yang tahu Arab. Okey. Dia pegang naskah Arab, saya pegang naskah terjemah, kita cek. Berapa orang buat benda ni? Itu yang kita kena buat kalau kita betul-betul nak cek. Dan saya pernah cek benda ni dan terjemahan salah, ada yang salah. Sebab tu bila saya mengajar Sunan Tirmizi dekat Ceras, kita buat kuliah Sunan Tirmizi, saya guna kitab Arab dan jemaah dia hadiahkan kitab terjemahan Indonesia. Memang ada salah yang benar-benar berlainan, terbalik terus tu ada. Bukan nak marah penterjemah tu, dia dah buat kerja dia bertahun-tahun terjemah tu, seorang-seorang dia, itu jasa dia. Tapi kita kena sedar benda ni. Jadi saya letak dua-dua. So bila okey, dan buang kosak ni tetap ubah makna. So dia orang ambil pen ubah. Nasib baik saya buka dua-dua. Kalau saya je guna terjemahan dia, sebab dia bagi hadiah saya free dapat, saya guna tu je lah. So saya bawa naskah yang Arab, saya cek, kenapa macam ni? So kita ubah. Ada yang dia tak terjemah, ditinggal, tertinggal ataupun tak dapat terjemah. Ada yang salah terus, ada yang berlainan, kurang. Nama-nama ulama kadang-kadang silap. So benda ni kadang-kadang kita kena sedar. Dan buku dan dengan hanya baca terjemahan, kita tak akan pergi jauh. Sebab tu saya nasihatkan sahabat-sahabat kita yang semangat nak berdakwah ni, kan, kita mesti ada jadual untuk kita perbaiki kelemahan serentak dengan kita dakwah. Kita tak suruh stop dakwah, suruh duduk dalam gua, tak. Kita suruh study balik, kan. Dan saya pun sama juga. Semua ustaz sama. Kita kena ada masa kita duduk dengan buku, ada masa kita pergi dakwah, ada masa kita kena check balik, ada masa kita kena belajar dan betulkan balik. Okey. Contoh seterusnya ialah isyarat tangan ketika tasyahud. Ini sebagai contoh praktikal kita nak beritahu.
Kalau kita melihat dari sudut mazhab, okey, ini pesanan untuk orang yang minat sangat hadis sunnah ni. Kalau dia tengok daripada hadis sahaja, dia tak akan faham banyak benda. Tapi katalah dia tak mau tengok mazhab, okey. Yang orang mazhab dia tengok, dia dapat tahu dengan jelas bahawa terdapat perbezaan pandangan. Tapi semuanya menjurus ke arah yang sama, iaitu mengisyaratkan jari. Ada yang kata gerak, ada yang kata tak payah, ada yang kata gerak. Itu Imam Ghazali sebut mudah aja. Apa wa fi tahrikihi khilaf. Nak gerakkan tak gerak tu khilaf. Saya selesai, tak mau cerita banyak. Siapa buat tak buat senang. Sebab tu kalau orang betul-betul ikut mazhab, dia terbuka. Kalau betul-betul ikut. Tapi kalau dia tak ikut, dia akan tutup. Ataupun yang aliran hadis pula akan datang, dia kata kita baca hadis, ada hadis suruh gerak. Cerita mudah dia, kita baca hadis tu. Cari pula hadis yang ada tentang tunjuk jari tu. Ada yang sahih dalam Muslim dan sebagainya, hanyalah isyarat saja. Yang disepakati sahih oleh para ulama ialah menunjukkan isyarat jari telunjuk, okey, ketika tasyahud. Jadi kalau kita boleh sepakat dengan benda ni, kita tak perlu bergaduh lah. Sama ada pihak yang nak menegakkan sunnah ataupun nak menegakkan mazhab, tak payah bergaduh. Sebab asalkan tunjuk, tak tunjuk pun tak apa, sebab dia tak masuk rukun. Tapi tunjuk tu lebih baik. Tunjuk, ada yang tunjuk macam-macam cara kan, tunjuk je. So itu kita pun tak tahu daripada mana dia ambil. Yang penting dia tunjuk. So kita boleh open, lapang dada kita, dia nak tunjuk. Gerak sikit ke gerak banyak, kita boleh terima. Sebab kalau kita tengok dalam kitab mazhab, disebutkan benda tu khilaf, benda tu ada begini, ada begini. Bila nak tunjuk semua, okey. Yang tengok hadis pula, okey, dia akan jumpa beberapa cara. Beberapa cara dalam tunjukkan jari telunjuk. Mana ni? Tak jumpa. Itulah. Lain kali jumpa. Alhamdulillah. Okey. Ada beberapa sifat cara tunjuk kalau diikut daripada hadis. Okey. Iaitu ada yang hadis yang menyebutkan tunjuk macam biasa, ada sebut gerakkannya, ada sebut jangan gerakkan, ada yang sebut tunjuk isyarat ke kiblat, dan ada yang bengkokkan. Okey. So benda-benda ni ada dalam hadis secara umumnya dalam kitab-kitab hadis. Kalau cari jumpa. Okey. Tetapi yang disepakati sahih oleh kebanyakan ulama ialah hanyalah mengisyaratkan sahaja. Okey. So kita okey lah. Yang orang kata apa? Yang semua boleh terima lah dalam Sahih Muslim semua. Maknanya dalam Sahih Muslim lah isyaratkan. Yang lain-lain tu ulama bincang soal doa semua, adakah semua okey. Bukan soal buat tak buat. Soal sekarang ni ada sebahagian yang ikut aliran hadis ni, dia sahihkan yang gerak tu, dan dia suruh gerakkan, dan dia kata mesti, bahkan sebagai tahap ada yang kata wajib gerakkan ni sebagai sunnah. Berpegang kepada hadis-hadis yang dipertikaikan oleh ulama hadis daripada awal. Okey. So macam mana? Okey. Hadis tu antaranya ialah dalam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ada hadis-hadis juga yang dalam Musnad Ahmad saya ada juga yang menyebutkan bahawa kita gerakkan. So kalau kita tengok dari segi mazhab, tak kisah tak gerak, tapi aliran yang pegang pada hadis, dia kata ada hadis sahih yang disahihkan oleh siapa? Itu cerita dia. So kita kena faham dah tu, kan? Okey. Dan hadis-hadis tu dipertikaikan oleh para ulama dengan berbagai sebab. Okey. Soal dia nak kata sahih tak apa, tapi soal adakah pengamalan ulama tu menunjukkan bahawa hanya mesti buat satu je? Tak. Contohnya imam kita ada yang kata suruh gerakkan, seperti Imam Malik, dah ada riwayat dari Imam Ahmad, ada yang kata tunjukkan saja, Imam Syafi'i dan sebagainya. Semua tu imam dan dia tahu dalilnya dan dia melihat daripada banyak sudut. So kita terima sebagai pandangan. Okey. Dan nasihat yang paling penting selingan sebelum kita masuk contoh lain ialah jangan sekali-kali kita anggap imam-imam ni mengabaikan sunnah sama ada sengaja atau tidak. Saya yakin mereka yang ikut aliran sunnah tak akan kata imam-imam ni abaikan hadis secara sengaja. Tapi mereka ada sebut ayat-ayat seperti hadis tak sampai kepada imam tersebut, imam-imam ni tak jumpa hadis tu. Susah nak terima.
Macam mana macam mana kita kata tak sampai hadis kepada imam-imam seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i semua. Mereka bukan duduk setempat. Mereka merantau. Mereka bukan belajar hadis dengan seorang guru beribu. Dan mereka menghafal dan menulis. Dan mereka ada ramai murid dan guru yang alim hadis. Mustahil mereka boleh terlepas hadis dengan mudah, kita kata begitu. Tak. Ulama-ulama ni keluarkan fatwa seperti mana kita kata tadi, ada sumber dia, ada dalil dia, sampai ke tahap kalau kita yakin ini imam ni kata, kita kata mesti ada sebab, dan kita kena cari sebab. Bukan kata ini imam ni tak maksum. Ini istilah ni ya. Siapa kata imam ni maksum? Sampai ke ada orang yang tolak hadis dalam Bukhari, dia kata kita Bukhari tak maksum. Kita boleh tolak hadis tu. Soal maksum tak maksum, soal dia siapa, kita siapa. Kita faham tak macam mana dia buat benda tu? Kita tak faham. Kan, persediaan dia, kelengkapan dia, apa dia buat dalam buku tu, kita tak faham. Bahkan ramai yang tak tahu Imam Bukhari semua ni buat buku dia berbelah-belah tahun. Bukan buat sehari 2 hari macam kita. Bukan pergi ciplak, pergi cetak, pergi publish. Orang tulis penat-penat, pergi ambil, publish, buah nama dia. Bukan macam tu. 16 tahun Bukhari susun buku. Takkanlah buku dia kita baca sehari. 16 tahun dia buat, kita baca sehari boleh kata ni ada hadis yang bertentangan dengan Quran. Ada hadis bertentangan dengan akal. Ada hadis yang dhaif dalam Bukhari. Senang-senang gitu. Macam tu juga imam-imam mazhab. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ni keluarkan fatwa. Bukan saja suka-suka. Dia tak cakap dalil, tapi dia ada dalil. Dia tak beri fatwa satu hari. Imam Ahmad contohnya merantau 40 tahun baru bagi fatwa. 40 tahun pusing dunia, balik Baghdad bagi fatwa, hadis dan juga fiqh. Imam Syafi'i pun sama. Bahkan Imam Syafi'i menukar-nukar fatwa dia yang mana dia rasa lebih tepat. Itu menunjukkan dia sentiasa mencari ilmu. Dan imam-imam lain pun sama. So kalau kita yang ikut aliran hadis ni, pertama jujur dengan diri sendiri lah. Kita tak baca hadis pun, tak hafal, tak baca, tak faham, tak susah payah, tak sabar, tak apa, kita je ambil buku ni, artikel tu, Facebook ni, mesej ni, SMS ni. Itu ilmu kita. Orang belajar hadis susah payah, baca satu-satu sampai tidur, mengantuk semua. Kita senang je. Saya tidak pernah mendengar hadis ni. Macam tu. Ini ada dalam internet. Jawab, saya tidak pernah mendengar hadis ni. Saya tidak pernah bertemu. Nak bertemu apa tak baca? Sampai bila apa tak jumpa? Ada yang cakap hadis ini melihat pada maknanya sudah cukup untuk tahu ya tidak sahih. Amboi cakap teruk sangat. Cakaplah setakat yang saya tahu ke, buatlah ayat apa pun, ataupun diam terus. Tak jawab, padam muka. Dah tak tahu, diamlah. Diam. Orang tanya hadis ni ada tak Ustaz? Tak tahu. Ataupun diam, tak jawab. Orang pun kata, kenapa Ustaz? Diam. Tak tahu. Kalau tahu cakap, saya pernah jumpa hari ni semasa saya baca kitab ni, ini setakat yang saya tahu. Cukuplah. Kan? Jangan sampai ke tahap kita ni nasihat untuk yang declare dia ni geng sunnah, geng hadis ni. Baca hadis, disiplinkan, belajar, faham bahasa Arab semua, untuk mantapkan lagi, tawaduk sikit, tengok sikit buku-buku mazhab, kenali imam-imam ni. Jangan buat satu andaian memang kita ni tahu semua, ataupun sebab tu kita kata kalau macam, so bayangkan ulama-ulama dulu pun silap. Ulama yang hafal hadis ribu-ribu pun silap sikit-sikit, setengah-setengah tu. Ada imam-imam yang saya tak ingat imam apa, dia kata hadis ni tak ada dalam Bukhari. So Ibnu Hajar jawab balik, ada. Imam yang dah hafal tu, yang dah hafal ribu-ribu hadis, tersilap cakap tak ada. Setakat yang saya tahu tak ada. Imam Ibnu Hajar kata ada hadis ni. Rawat balik imam yang setiap hari dengan hadis pun boleh silap, apatah lagi kita yang terjemah fatwa-fatwa tertentu, yang baca buku-buku yang tebuk-tebuk, banyak tebuk. Lepas tu cakap tak ada dalam hadis, tak ada apa, kita tak boleh amal. Tadi cerita pasal tasbih kafarah bid'ah, surah wal asr bid'ah. Tak mau baca sudahlah. Mengatakan dia bid'ah satu benda yang level lain. Level lain.
Lahir tak tahu kat mana benda tu ada. Tak tahu kat mana ada. Tapi rasa-rasa macam tak boleh. Dia tak boleh rasa-rasa. Kan? Sebab tu hadis, sekarang saya sampai sekarang saya nak fikir. Alangkah baiknya kalau kita sama-sama baca hadis, sekejap kita ambil masa tempoh setahun 2 tahun, kita baca, kita kaji, kita buat disiplin, untuk kita dapatkan sekurang-kurangnya ada jugalah dalam hati kita ni sebahagian daripada hadis Nabi untuk kita gunakan. Tapi tak ada disiplin. Ramai orang mengaji kat masjid surau, kita tak pi. Kita kata ustaz ni seroy, ustaz ni tak apa ni. Sampai bila nak mengaji saya pun tak faham lah. Kan? Ustaz lah tak boleh, dia ni. Dia bukan geng kita. Jadi sampai bila pun dia tak akan dapat benda baik yang kita nak bagi pada dia. Dan saya rasa setakat itulah yang saya dapat sampaikan. Ada contoh yang saya mungkin tak bagi, saya akan sebut kalau ada soal jawab. Saya mohon maaf sebab panjang-panjang semua ni. Tapi hasil dia ialah kita nak bagi satu kita nak perbaiki setiap aliran tu supaya jadi lebih baik, dan kita kurangkan pergeseran yang tak ada asas, dan kita kembali kepada sistem disiplin, mempelajari benda tu daripada awal. Tak salah kita nak mengkhususkan dalam bidang tertentu, tapi kita tahu apa kita buat, kan? Sebab tu bila kita lihat para ulama, dia akan mulakan hidup ilmu dia tu, perjalanan ilmu dia tu dengan buku-buku yang ringkas, kemudian tebal. Quran dia ada hafal, dia ada soal fiqh dan dia tak abaikan, dia cuba lengkapkan, kemudian baru dia buat perkhususan. Kadang-kadang kita lihat sejarah ulama, jadi kita tiba-tiba tak khususkan. Kita dah lah masa tak cukup belajar dalam bidang tertentu, kita boleh khusus dalam bidang agama, boleh, tapi perlukan sedikit masa lah. Perlukan masa. Tak boleh tiba-tiba nak jadi tahu semua, kan? Dan banyak sangat benda yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa macam dakwaan ni sebenarnya menyebabkan kita lebih jauh daripada ilmu. Dakwaan kita ni tak betul ni apa, kita jadi apa? Kita tak akan belajar. Sebab tu sama ada yang aliran mazhab atau aliran hadis, mesti ada disiplin ilmu. Dan sekurang-kurangnya kalau kita cakap mudah lah, ulama dulu dia khatam banyak kitab. Kalau dia mazhab, dia tumpu mazhab, dia khatam kitab mazhab. Kalau dia tumpu hadis, kita khatam kitab apa? Khatam Quran pun tak ada. Saya buka soal jawab.